Oke, jadi untuk soalan ini bagian C lah yang susah sedikit, tapi sebelum itu mungkin kita boleh tengok balik bagaimana kita akan buat. Jadi yang ini biasa, yang ini kita senaraikan dulu apa situasinya. 4 pasangan suami istri, so ada 4 suami, 4 istri. So jawatan kuasanya dia perlukan 3 orang. Oke, so kalau tiada syarat, maksud tak kira lah di suami ke istri kan tak penting. Yang penting sini 8 orang. So 8 pilih 3. So 8 C 3. Itu saja untuk A. Manakala kedua, semua ahli dalam jawatan kuasa terdiri daripada para suami. Maksudnya kita hanya boleh pilih daripada 4 orang ni kan. So 4 C 3. Itu saja. Oke. So C macam mana kita mau macam mana kita mau buat? Ingat, sebelum kita masuk formula ini, selalu kita akan kaji apa? Kalau kita tidak tahu apa yang perlu dikira ke 4C ini ke, kita lukiskan, senaraikan kan, dan carilah contoh situasi kan. So dalam sini ada 4 suami 4 istri dan tiada pasangan suami dan istri. So lukis orang lah, tak perlu lah. Tak perlu lah. Memang boleh juga. Suami, istri macam mana lukis? Label je lah. So suami 1, istri 1. Suami 2, istri 2. Suami 3, istri 3. Suami 4, istri 4. Tiada pasangan terpilih. Tiada. 4C3 kenapa tak boleh sir? Apa dia punya justifikasi dulu? Kenapa ada C3? Siapa yang Setiap dipilih? pasangan tu ada satu orang yang dapat. Jadi 3 ini yang sebab kalau ini dipilih, yang tak boleh dipilih hanya ini. Dia boleh pilih isteri orang lain, pilih isteri orang lain. Jadi kita kata mungkinlah kita fikirkan dulu apa yang boleh. Itulah kalau dia S1, dia tak boleh I1. Tapi dia boleh I2. Tapi ada satu orang lagi. Yang ini sesiapa pun boleh kan, S2 ke I3 pun boleh. Ini mungkin suami, mungkin isteri. So kalau dia pula I2, dia pula tak boleh S2. So kalau begini, rasanya bolehkah dapatkan pattern ataupun terlalu susah kan? Susah. Memang boleh tapi susah. So kalau tiada, kita susah kira. Apa kata kita kira yang ada? Ya. Dan kita tolaklah kan. So kalau yang ada pasangan suami istri. So maksudnya mungkin S1 dan I1. Dan satu orang lagi sesiapa pun tidak penting. Mungkinkah orang ketiga akan jadi pasangan? Tidak kan? Sebab dia pasangan saja kan. So ini maksudnya sesiapa sahaja daripada 6 orang yang tertinggal. So kalau pasangan ini terpilih, berapakah jarak? 4C1. S1, kalau S1 dulu, kalau dia lah pasangan ini kan. Kalau pasangan ini S1 I1, so pilihannya memang satu-satu kan. Untuk pasangan inilah. Dan kalau pasangan ini sudah terpilih, dan tinggal satu lagi dipilih daripada 6 orang yang tertinggal. 6C1. 6C1. Urutannya tak apa kan? Yang penting kan? So maksudnya ini untuk pasangan S1. Pasangan S2 sama juga kan? S3 S4 sama juga. Maksudnya 4 lah. 4 set yang begini. Yang ada pasangan terpilih. Kan? So maksudnya kita boleh kira dulu bilangan cara ada pasangan suami istri terpilih. So sama dengan 1 darab 1 darab 6C1 darab lagi dengan 4.
Ya. So 24. 24. 24. So bilangan cara ya ada yang jawabnya berapa? 56. 56. So 5 8 3 tolak 24 lah. Ya. Ya. So dapatlah 32. Ya. Itu kan jawapan apa Ya, tadi? betul. Ya. 32. Okay. So maksudnya sekali lagi bila nampak satu soalan yang tak pernah jumpa kan, kena explore lah. Ya. Kena lukis. Explore. Lepas tu tengok macam mana. Kena imagine. Okey. Ataupun fikir ada tak cara lain? Mungkin satu ialah yang kalau yang ini S1 I1 memang dua orang itu kan. Ya. So maksudnya 2C2 masih sama kan? Betul. Sebab 2C1 masih 2C2 masih satu. Okay. So boleh juga ini jadi 2C2. Tapi masih ada 4 lah. Ya. Tapi Boleh je tu. ataupun kita pilih satu pasangan. Pilih satu pasangan. So kalau pilih salah satu pasangan, dia akan jadi 4C1. Satu pasangan kan, walaupun sebenarnya ada dua orang di sini sudah kan. Iya. Itu satu pasangan. Masih ada satu orang di belakang. Kan? Yaitu selepas satu pasangan dipilih, masih ada 6 orang dan kita kira 6 pun boleh dipilih. Ya. So 6C1. Satu. So kalau kita buat begini, tak perlulah darah 4. Ya. Tapi dia sama juga. Sama Boleh juga. juga. Sama juga. So sini kita boleh pilih satu pasangan. Lepas tu pilih satu orang lagi. So tak perlu darah 4. Okay, so jawapannya masih sama. 4C1 betul. Okay. Maksudnya di sini bila kita belajar pun kita tak perlu apa kan? Tak perlu takutlah untuk lukis-lukis conteng-conteng begini kan. Salah tidak apa. Yang penting pengiraannya memang pendek saja. So soalan ini pengiraannya 1-2 langkah saja calculator. Yang penting kamu faham betul-betul dan kaji betul-betul situasi tersebut lah. Okey, jadi itu untuk bahagian kita bincang dia punya jawapan ataupun jangkaan jawapan. So yang kedua kita tengok apakah masalah mungkin berlaku ataupun adakah sesuai soalan inilah. So kita tengok di sini soalan ini rasanya sangat sesuai untuk dijadikan perbincangan dalam kelas. Tetapi kalau dijadikan soalan ujian, dia ada beberapa masalah lah. Satu, dia agak panjang punya masa kan. Okay, yang kedua ialah kemungkinan besar, katakanlah di sini kita bagi 4 markah ke 3 markah lah. So kita akan hanya ada pelajaran dapat kosong ataupun 3, itu saja. Sama dia boleh selesaikan penuh ataupun kosong. Okay, so mungkin lebih baik cadangan penambahbaikannya di sini kita boleh, sebab kita nampak di sini ada 2 langkah utama. Satu dia kira yang berpasangan, 2 dia tolak. Kan? So kalau boleh bagus lagi kita tukar soalan ni kepada bahagian C dengan D, di mana C adalah ada pasangan suami, kemudian D adalah tiada pasangan suami. So makanya kita split kepada 2 dan juga 1. So dengan ini kita boleh akan dapat pelajar yang okey tapi tak dapat selesaikan dia dapat 2 lah. Yang satu lagi tak dapat, yang penuh dia akan dapat 3 lah. Okey, daripada kita kebanyakan dapat kosong, 1-2 je pelajar yang dapat 3 lah. Okey. Yang kedua ialah kita nampak ini sebab benda ini perlu pelajar lukis dan dia kena faham trik untuk soalan inilah, dan ini kes khaskan dia pasangan yang sama kan. So dia ada faktor sama ada pelajar pernah buat soalan sebegini ke tidak lah. Kalau dia pernah buat, dia senang untuk dia figure out lah. Kalau dia tidak pernah buat soalan begini, dia mungkin boleh buat tetapi dia akan mengambil masa yang lebih panjang lah. So sama ada ini sesuai untuk dijadikan soalan ujian, itu kena ambil faktor itu lah. Alright, so kita tengok daripada soalan ini kita nampak sebaik mungkin kita cuba maksimumkan pelajar untuk mendapatkan sebanyak markah. Jangan terus kita buatkan sehingga dia tak dapat selesai penuh terus dia dapat markah kosong. Okay, kita split supaya dia dapat markah-markah sikit lah, dan kena ambil kira faktor pelajar pernah jawab dan oleh itu dia tahu trik soalan ke tidak lah. Okay, itu saja.